Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang belum sampai lagi ke? Mam, itu dia mula 9.30 ya, biasa eh? 9. Yalah. Tak ya. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah mengizinkan kita menuntut ilmu pada bulan Ramadan, kerana pahalanya diberi 70 kali ganda daripada hari-hari yang lain. Jadi jangan kita abaikanlah. Kalau datang bulan Ramadan ni, bulan karamah, bulan kemuliaan, bulan keredaan, bulan keampunan daripada Allah, maka kita kena cari apa yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Di samping itu, Nabi pesan apa? Nabi kata syaitan kalau bulan Ramadan ni dibelenggu. Dibelenggu maknanya bukan dia tak lepas, dia lepas tu. Dia belenggu. Kemudian sebelum dia dibelenggu ni, syaitan ni, dalam surat hadis menceritakan, dia berpesan, berwasiat kepada nafsu kita. Kerana diri kita ni ada nafsu, ada keinginan. Keinginan ni tempat lawan syaitan, tempat geng baik syaitan. Akal dan iman ni tempat melawan syaitan. Nafsu ni dia menerima ajakan-ajakan syaitan kalau tidak ditahan dengan akal dan iman. Begitu. Iman dan akal ni pula dihasilkan dengan ilmu. Itu yang boleh. Kalau tak ada ilmu, syaitan ni jadi Nabi kata syaitan berwasiat kepada nafsu sebelum dianya dirantai. Sebelum kita dengar syaitan dirantai kan bulan Ramadan. Tapi kenapa orang ada buat jahat juga? Apa? Dia dah wasiat pada nafsu dia tu. Geng baik dia. Ada 5 perkara yang syaitan berwasiat kepada nafsu. 5 perkara. Pertama, syaitan kata, wahai nafsu, di dalam bulan Ramadan ini biarkanlah tuanmu berpuasa sepanjang hari. Bagus tu. Syaitan ni mula-mula memang bagus. Bagus. Macam orang jantan bawa orang betina ikut orang jantan, mula bagus. Lama-lama dah tak bagus pula. Faham tak? Habis dia kokang semua sekali. Mula bagus, kuat sikit tak boleh. Lama-lama habis kokang semua sekali. Syaitan di dalam bulan Ramadan ni dia kata biarkanlah tuanmu berpuasa sepanjang hari. Biarkan dia puasa, tetapi galakkan tuanmu berkata-kata perkara yang membatalkan pahala puasa. Faham? Bos, biar tuan kau puasa, tapi dalam masa yang sama kau galakkan tuan kau buat perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, dia tak makan, tak minum, tapi dia hasut kita buat perkara-perkara yang membatalkan pahala. Lepas tu kata Nabi, kam min sa'imin, berapa banyak umat aku yang berpuasa, kata Nabi, laisa lahul jaza', tak ada baginya balasan apa-apa, illa atas walju', melainkan dahaga dan lapar saja yang dapat. Tu Nabi kata. Pasal apa? Inilah dia. Pasal syaitan tadi berpesan pada nafsu dia, biarkanlah tuanmu berpuasa. Dia ingat dia puasa dah bagus. Tapi kata dia, galakkan dia, ajak dia buat berkata-kata atau perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, seperti mengumpat, hasad dengki, memutuskan silaturahim. Ini semua boleh membatalkan pahala puasa. Ingat baik-baik. Mengadu domba, dendam, kasumat. Kita berpuasa,
Tapi nafsu kita tak puasa, ikut ajakan syaitan. Satu. Mana tadi? Biarkan tuanmu berpuasa, di masa yang sama galakkan dia buat perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Dia ingat puasa tak batal lah, tak makan, tak minum, tak jimat, tak apa. Tapi dia buat perkara-perkara yang menghilangkan pahala. Jadi puasa ni boleh hilang. Yang kedua, wahai nafsu, kata dia, sebelum aku ni digari nafsu, agak dia cakap 30 Syakban dia cakap kan, agak adalah. Dalam bulan Ramadan ini biarkanlah tuanmu membaca Quran, walaupun dari kulit ke kulit. Kan kita megah, kami dah baca Quran pada Fatihah sampai habis sana. Bagus, biarkan tuan kau baca Quran, galakkan dia. Tapi penyakit dia apa? Lakukanlah agar Quran itu melaknatnya. Maknanya biar dia baca Quran, tapi lakukan biar Quran itu melaknat dia. Macam mana Quran laknat dia? Kita baca lintang pukang, baca tak ikut hukum. Kemudian kita tidak memahami kandungan Al-Quran. Kita langgar, kita dah baca Quran, masa yang sama kita bangkang pula hukum-hukum Quran. Dia baca Quran, orang cakap sedekah sedekah, apa faedah tu? Dia bangkang hukum Quran. Itu Quran laknat dia tu. Dia baca Quran. Sekarang dalam Quran suruh kita sedekah, lebih-lebih di bulan Ramadan. Ataupun mak, kenapa puasa mak banyak baca Quran, tapi mak kenapa tak tegur macam edah tu? Kan mak puasa, tak tegur. Tegur bab lain, baca Quran bab lain. Sebenarnya dalam Quran kata innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam bersaudara. Tapi kau tak tegur, ni kau kena laknat Quran. Mana kita membangkang benda yang disuruh oleh Quran, sedangkan kita baca Quran. Itu sebab baca Quran banyak kulit ke kulit, tapi kena laknat. Lebih baik tak usah baca. Tak kena laknat. Jadi dia baca Quran, jaga benda-benda yang macam tu. Jaga, jangan ada buat benda-benda yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Faham ya? Itu yang barulah Quran tu mendapat syafaat pada kita besok di hari kiamat. Yang kedua tadi, biarkan tuanmu membaca Quran dari kulit ke kulit, tapi lakukan perkara-perkara yang boleh melaknat dia. Faham ya? Yang ketiga, wahai nafsu, dalam bulan Ramadan biarkanlah tuanmu bersedekah. Semalam dah sedekah kan? Dah masak kuih, dah kasih orang belakang kan? Ada kasih tak? Belum lagi. Orang belakang ada kasih awak? Ada, sian dah. Tak apalah. Biarkanlah tuanmu bersedekah, sedikit ataupun banyak. Biarkan dia sedekah, tetapi pastikan mereka menangguhkan hutangnya. Sedekah ada rajin bulan Ramadan, hutang orang tak bayar. Bayar hutang wajib, sedekah tu sunat. Sedekah kami rajin. Hutang buang anggur Ustaz Sulaiman haram, tak bayar dah 3 tahun. Misalan lah. Hutang kereta lain, itu hutang yang bertangguh, hutang yang ada janji. Itu hutang yang ada janji setiap bulan. Dia tulis lain. Ini hutang-hutang biasa lah ni. Tak nak bayar. Anak orang rajin sedekah tapi hutang orang dia tak bayar. Itu tak bagus. Syaitan suka macam tu. Kita sedekah, nak dapat pahala sunat, tapi pahala yang dosa yang wajib kita tak lepas. Allahu Akbar. Nak bagus sedekah, kita sedekah, hutang kita usaha jelaskan, insya-Allah. Baik. Yang keempat, wahai nafsu, di dalam bulan Ramadan ni biarkanlah tuanmu membuat amalan sunat banyak-banyak. Semalam sembahyang tarawih, kau main tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah.
sedekah, banyak amalan sunat. Sepanjang malam biarkan Tuhanmu membuat amalan-amalan sunat seperti tarawih, witir, qiyamul lail, baca Quran. Tetapi pastikan mereka tertinggal solat subuh. Pandai dia, suruh kita jaga malam ya. Tiba-tiba tergantuk, subuh tak semayang. Itu syaitan menang, nafsu menang. Itu nafsu goda kita. Kalau kita bangun, kalau kita kat rumah tak pergi masjid, memang lambat semayang isyak. Lah kenyang makan baring kejap dah isyak. Lepas tu lah dah tergantuk dah malam nak bangun, berat. Bangun. Kata bangun pukul 1, pukul 2 semayang. Baca Quran sikit dah pukul 3.30 sahur. Tahu dah kenang sahur dah mengantuk. Subuh kadang-kadang tak dikejutkan orang, dah tak dapat solat subuh. Tapi amalan-amalan sunat banyak kita buat. Amalan fardu kita tertinggal. Jadi buat amalan-amalan sunat banyak-banyak di bulan Ramadan, tapi benda yang fardu jangan kita lupakan. Faham? Fardu dulu, jangan lupa. 4. Yang kelima, wahai nafsu, biarkanlah Tuhanmu meraihkan hari kemenangan, hari Aidil Fitri. Dia suka kita. Wahai nafsu, biarkanlah Tuhanmu menyambut hari raya, biarkanlah dia. Tetapi pastikan hari raya kemenangan itu penuh dengan maksiat. Betul, kadang kita ada menantu duai balik sayang-sayang. Baliklah rumah mak. Kadang time nak makan ketupat tu pakai rambut tak bertutup pipa-duai. Kadang pakai tuala je sangkut sini. Titik nampak separuh. Pipa-duai tak malu. Tapi dululah, sekarang dah bagus, sekarang tak ada saya ingat dah. Sekarang orang dah pandai agama. Dulu betul lah, masa saya muda-muda dulu, saya berniaga pasal lambak tu, boleh kata 90% orang perempuan yang tak bertudung. Dalam tahun 70-an lah. Tapi sekarang alhamdulillah nak cari seorang dua tak bertudung pun payah. Itu barakat juga Malaysia ni lah. Barakat dakwah. Berkat dakwah, berkat belajar. Betul. Jadi hari raya ni kalau boleh kita kawal. Tak apa, jawab telefon dulu. Jawablah siapa telefon kan. Tetapi pastikan hari kemenangan, hari raya itu penuh dengan maksiat dan perbuatan haram. Faham tak ni? Jaga. Ini syaitan. Ingat kalau kita buat maksiat-maksiat, ini syaitan suruh nafsu nak ni, dah makan tak. Sekarang kita dah tua ni, makan segini pun tak habis. Saya semalam rumah buat nasi lemak lah, sambal udang tu saya buat. Masak satu cawan kecil saja, tak habis. Itulah, tak habis satu cawan kecil. Anak dah balik semua, tinggal berdua. Sahur makan roti 2 keping sama air susu dah. Koma sikit. Cuba kita fikir. Sebab tu duit banyak-banyak jangan lokek-lokek. Jangan lokek-lokek. Allahu Akbar. Ini hari berapa orang semua ni? Berapa orang ni? Berapa orang semua ni? Berpuluh ada? 20 lebih? 30 lebih? 23. Kau ambil komuson satu lah, tak payah beli. Allahu Akbar. Itu ingat 5 perkara. Syaitan suka ingatkan kita dalam 5 perkara. Jopri, siap.
Ambil tu kurma yang kotak kecil macam tu. Yang kotak kecil. Ambil 2 buat naik kasih. Tak payah jual, cakap Banyu kena jual pula. Bagi seorang tu. Bak sini. Pak biar tahu kat bos. Sini dua orang lekang tahu dekat. Bawa naik atas. Jangan bagi dia jual, kan tak cukup pak. Ingat 5 perkara syaitan berwasiat, dia wasiat tu, bukan pesan, wasiat. Berat wasiat pada nafsu. Syaitan berwasiat pada nafsu. Baik, lepas tu kita sambung tentang puasa Syawal. Puasa Syawal. Puasa 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingatkan kita, barang siapa berpuasa Ramadan. Dia ada orang buat puasa 6 aja, Ramadan tak buat, tak boleh. Nabi kata barang siapa berpuasa bulan Ramadan dan mengikut sertakan 6 hari daripada bulan Syawal. Tak kira hari-hari apa, tak kira. Asal 6 hari daripada bulan Syawal, ujung pangkal tengah tak kira. Tapi yang abdalnya hari kedua sampai hari ke-7. Itu yang paling abdal lah. Kalau tidak buat Senin Khamis macam itulah. Daripada bulan Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal. Jadi makna puasa 6 ni bukan mesti hari kedua, tidak. Tak kira 6 hari. Tapi janganlah besok ini hari ada orang datang, ni cucu balik, lama tak dapat, 3 je. Alah, malah buat dengan 3 hari je. Dah mula. Usaha dapat awal lagi bagus, awal lagi bagus. Kejap kita nak makan rumah orang, kejap orang datang rumah kita, lama-lama tak puasa. Nak makan dia. Tu syaitan suka tu. Hikmah dia, Allah memberikan pahala puasa sepanjang tahun. Jadi kita puasa 6 hari tu, Allah beri puasa 6 puasa sepanjang tahun. Macam mana dapat setahun berapa? 360 hari. Betul? 300. Amalan kita ni 1 balas 10. Kalau 30 hari kita buat, dapat 300. 1 balas 10. Kalau sebulan kita buat 30 hari, dapat 300. Setahun 360 hari. Jadi yang 6 hari tu 60. Nak faham tak ni? 6 hari 60 campur 300, tadi 360. Tu nama dia. Ya, seolah-olah kita puasa sepanjang tahun. Aku nak tengok, kau buka muka kau sikit, sama tak dengan dia ni? Beradik-beradik Engkau? Aku puasa dia, puasa kau. Ni kau buka sekali lagi. Engkau? Yang saudara aku yang mana? Yang ni. Itulah. Baik aku tak beri koma ni. Alah. Dekat Batu Pahat ada seorang. Seorang tu dah mati, tak tahu. Sian. Dah meninggal lah. Baru saya tahu meninggal. Saya tengok tak ada. Dia kalau balik tu saya carikan ubi kadang-kadang. Yang tua balik masjid, masuk duit RM10. Orang tua tu dia dengar dah meninggal pula. Allah. Rajin belajar duduk depan, padahal bukan dengar no pun. Dengar. Itu tadi puasa 6 hari ni Nabi kata barang siapa puasa Ramadan, buat dulu puasa Ramadan. Kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal. Nabi kata seolah-olah dia berpuasa sepanjang
tahun. Ini satu hadis. Tu ada banyak hadis yang menyukur kita. Hadis yang kedua. Siapa berpuasa bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, Allah memberikan padanya pahala 6 nabi. Pahala 6 nabi yang berpuasa. 6 nabi. Satu diberi pahala Nabi Adam alaihissalam. Diberi pahala Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua diberi pahala Nabi Yusuf. Orang dulu, Nabi-Nabi dulu berpuasa juga, tapi tak adalah sebulan penuh. Semua berpuasa. Yang ada berpuasa Senin Khamis, yang ada puasa 3 hari, yang ada puasa hujung minggu, pangkal minggu, hujung bulan. Itu tak sama. Yang kedua, hari yang kedua dia beri pahala Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf? Yang ketiga dia beri pahala Nabi Yakub alaihissalam. Dia beri pahala Nabi Yakub alaihissalam. Yang keempat dia beri pahala Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus macam mana dia kena masuk dalam perut ikan dan sebagainya. Dia berpuasa. Kita dapat sebagian daripada itu. Yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Mendapat pahala Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dia hidup lagi sampai dekat langit sekarang. Dia ada dekat langit yang kedua. Nabi Isa ni duduk dekat langit yang kedua berjiwa malaikat. Yang keenam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat 6 pahala nabi-nabi ni kita rasa. Sikit sebanyak pahala-pahala nabi ni kita rasa bagi orang yang membuat puasa 6 hari di bulan Syawal. Maknanya mendapat pahala puasa nabi-nabi, senang cakaplah. Baik, apa faedah puasa Syawal? Faedah dia apa puasa Syawal ini? Satu, dia berikan puasa sepanjang tahun. Dia berikan ibadat puasa seolah-olah sepanjang tahun. Yang kedua, menampal kekurangan di dalam puasa fardu. Dia macam solat ba'diyah lah, solat qabliyah ba'diyah. Dalam solat fardu ada tak kita kurang? Ada kadang ingat apa kan. Itu maknanya kita kurang. Tapi apabila kita buat solat qabliyah ba'diyah, dapatlah menampal benda yang kurang dalam solat fardu. Sama juga apabila kita puasa ni banyak kurang. Kadang kita manalah tahu buat benda-benda dah terkurang puasa kita. Lepas tu pula kita buat puasa 6, dia boleh menampalkan kekurangan di dalam puasa fardu. Kalau dalam puasa fardu kita tak buat maksiat, tapi tak nak buat kebajikan. Maksiat tak buat, baguslah. Tapi kebajikan tak nak buat pula. Lepas tu maksiat tak buat kebajikan. Itu yang bagus. Buang sifat mazmumah, ganti sifat mahmudah. Ni dia sifat mazmumah dia tak ada, bagus hidup. Tapi sifat-sifat redha, syukur, satu rahim dia tak buat, dia. Tapi dah itu tak kena, dia mesti buang satu, ganti satu. Baru betul. Faham tak? Dia mana apa tu, dia tak kedekut. Tapi dia tak nak sedekah. Dia tak kedekut. Faham tak? Tapi dia tak nak sedekah. Jadi yang ketiga, ni faedah dia, mengulangi puasa 6 hari menjadikan satu tanda Allah menerima akan puasa fardu. Contohlah, awak dah beli buah anggur Ustaz Sulaiman, balik rumah makan manis. Nak ngulang lagi tak agak-agak? Kau cari apa tu yang? Aku cari anggur. Kenapa? Itu yang aku dah makan sedap. Jadi seolah-olah tekak kita menerima makan buah anggur tadi. Jadi kita ulang balik kerana tekak menerima. Begitulah mana kita puasa tadi. Kita mengulangi puasa 6 tadi seolah-olah puasa yang
fardu ni Allah terima. Seolah-olah kita ulang balik. Macam kita berendut dulu bertunang dengan orang pergi laut. Mula-mula kita datang teng tengok aja. Sikit aja. Nampak besok pagi ulang lagi lah. 2 kali. Hari ketiga, waktu kita lagi garang datang, mak dia buat datang. Ni penyapu ni. Mana gitulah. Tanda. Macam kita belajar ni suka, minggu ni datang lagi. Suka datang lagi. Itu tanda kita terima. Belajar tu kita menerima kedatangan. Kita ulang balik. Jadi tanda itulah. Kenapa kau datang belajar ni? Sukalah belajar, faham. Macam tu. Diulang balik. Ni kau tak faham lah ustaz cakap. Malas aku. Tu dia tak tiba. Dia tak nak ulang balik. Tapi kalau dia faham, dia akan ulang balik. Itu tanda perkara yang mula-mula tu dia terima. Jadi mengulangi puasa 6. Mengulangi puasa 6 itu menjadi tanda diterimanya Allah akan puasa fardu. Allah terima akan puasa fardu. Habis. Yang keempat, menandakan mensyukuri nikmat Allah di bulan Ramadan. Kita rasa dalam kita berpuasa banyak nikmat-nikmat Allah yang kita dapat. Malam tak pernah bangun malam dapat tahajud. Betul tak? Dapat witir, dapat sahur, dapat berdoa. Allahu Akbar. Saya malam tadi tak sahur tu lah. Pukul 2 malam bangun dengan rumah makan roti sambut. Habis pagi tengok jam pukul 4 diam aja. Kalau tengok pagi pukul 5:53. 5:52. Apa? 5:53. Saya pun ada air tersebut minum air. Saya ingat pasal anak saya cakap tadi waktu imsak, waktu subuh pukul 6. Kalau tengok 5:57. Nasib baik aku makan tadi 5:53. Alhamdulillah. Kalau tidak imsak aku kena qada. Anak aku ni pun tak dia kata alah pukul 6 lah. Dia lah. Aus no panas berpeluh-peluh badan. Begitulah macam-macam berlaku. Nikmat tu nikmat tu dapat rasa nikmat tu. Jadi menandakan mensyukuri nikmat Allah di bulan Ramadan. Cuba kita fikir, bulan-bulan lain kita dapat tak? Malas nak buat kuih setiap petang ni. Betul tak? Kadang dalam 11 bulan ni tak ada sedekah pun satu petang. Bulan Ramadan ni hari-hari kadang dapat pahala sedekah. Dapat menerima sedekah orang. Allahu Akbar. Itu rahmat yang ada dalam bulan Ramadan. Lepas tu Nabi kata makmum murid, lau ta'lamuna ummati fi Ramadan. Kalau umat aku tahu apa yang berlaku, apa yang Allah nak sediakan dalam bulan Ramadan, dia bercita-cita dalam satu tahun tu semua bulan Ramadan. Kerana apa? Al-hasanah mujtami'atun. Kebaikannya banyak berhimpun di dalam bulan Ramadan. Banyak perkara baik-baik berhimpun dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita buat benda yang tak baik, memang tak patutlah dalam bulan Ramadan. Perkara baik tu banyak, kita tak nak buat. Daripada kau ngumpat, kau dah baik kau duduk dia muka astagfirullahalazim. Itu dia punya penawar dia. Kalam racun, penawar dia istighfar. Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kata jauh tu banyak-banyak sebut asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi tiada Tuhan yang aku sembah sebenarnya melainkan Allah. Tuhan sangat suka dua perkara ni. Dan dua perkara yang kita perlu selepas mati. Nas'alukal jannah, aku nak syurga, wa na'udzubika minan nar, aku nak jauh daripada neraka. Betul. Jadi dua perkara yang Allah suka, dua perkara yang kita perlu. Sebab tu Nabi sebut banyak-banyak dalam bulan Ramadan. Bulan yang makbul doa. Walau hebat macam mana kita pun, lepas mati kita perlukan dua.
syurga dan jauh daripada neraka. Baik. Mengapa pula Tuhan suka pula kita sebut dua perkara? Asyhadu an la ilaha illallah, kerana kita tak puasa, kita dah puasa. Tuhan tak beri kita makan, Tuhan tak beri kita minum. Betul. Tuhan tak beri kita jimat siang hari, malam kau lantaklah, siang hari jangan. Tuhan tak beri kita gini-gini. Dalam masa Tuhan tahan tak makan, tak minum, kita masih sayangkan Allah. Baik tak tu? Betul, Allah suka. Macam kau, aku janji nak beri buah kurma, tiba-tiba aku tak beri. Kau suka ke tidak? Tak suka, bohong Ustaz. Cok. Patut, Ustaz, lagi sayang lah. Ustaz, kenapa? Jangan bohong Ustaz. Jadi itulah kita. Kenapa Ustaz? Tuhan sangat suka kita sebut dua perkara tadi. Asyhadu an la ilaha illallah dan istighfar. Jawapan dia, ingat, ni kita belajar ni. Kerana kita tak makan, tak minum, Tuhan tak bagi makan, tak bagi minum. Padahal boleh makan tak tu? Kalau tak puasa? Boleh jimat tak siang-siang hari? Boleh. Gasak kau lah, kau tak boleh. Tak salah. Tak puasa lah. Puasa tak boleh, malam boleh. Aku dah tua pun ingat lagi. Kau tak ingat lagi, kacau kau ni lah. Aku dah tua 72 tahun ingat lagi. Siang tak boleh, siang boleh, malam tak boleh. Bulan puasa. Tak puasa kau gasak je lah. Jangan tengah azan kau gasak juga. Faham? Cerita je lah. Jadi itulah, kita tak makan, tak minum, Tuhan tak bagi jimat. Padahal aku nikah mari tak cakap pun. Saja aku terima nikah dengan bedan binti Kasim dengan mas kawinnya 20 setengah tunai. Malam boleh jimat, siang tak boleh jimat, tak cakap pun. Tapi kenapa kita? Kerana kita nak jadi orang yang takwa. La'allakum takun. Itulah. Jadi kalau Tuhan tak beri makan, tak beri minum, masa itulah kita ingat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang kesemua melainkan Allah. Walaupun kau tak beri aku makan, tak beri minum, tetap aku sayangkan kau. Macam itulah. Allah sangat suka. Faham tak? Macam lelaki kita masa muda-muda mari, dilayan kita baik-baik. Dah tua ni dah tak larat, jalan boleh tak kuat. Sayang tak sayang? Tak berguna bapak kau ni, satu sen tak guna. Tak boleh macam tu. Mak itu juga masa muda-muda bini kita masak ni masih dah tua, jalan pun tak kuat, menirit kaki. Sayang tak kita? Awak tak guna lah, makin tua makin tak boleh jalan. Memanglah. Yang dia marah bini dia. Tak guna awak ni, makin tua makin tak kuat. Bini dia kata, mana orang makin tua makin kuat bang? Tak ada. Allahu akbar. Ikut nafsu. Itu dia. Jadi ingat tadi apa tadi? 4 perkara tadi banyak-banyak sebut asyhadu an la ilaha illallah. Kalau lapar begitu juga, lapar ke pedih perut, sebut asyhadu an la ilaha illallah, minta tolong dengan Allah. Astaghfirullah, minta tolong dengan Allah. Kemudian nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Aku berharap syurga dan berharap jauh pada neraka. Itu kata Tuhan tadi. Jadi kita istighfar tu apa pula dia punya faedah dia? Kalau kita syahadah tadi, menanda kita bersyukur, tanda kita sayangkan Allah. Kita istighfar, memang dosa orang yang berpuasa ni telah diampunkan Allah. Tapi kita minta ampun lagi, bagus tak? Bagus tak? Laki kau memang dah ampunkan kau, salam lagi, minta ampun lagi. Memang tahu laki kau orang baik, dia memang maaf kau. Tapi bulan raya datang lagi minta maaf. Bagus tak? Minta ulur je tangan lagi jauh. Bukan nak cium tangan laki tu, haram. Malu depan anak-anak. Patut tunjukkan contoh pada anak-anak. Mak dah tua pun cium tangan abang kau, tahu. Kau betul bapak kau, mak kau buat macam tu. Akak kau buat macam tu. Ini kita tidak. Alah, abang kau dah maafkan mak. Abang dia tengok, bila saya maafkan awak? Tak malu awak? Alah. Kita ni belum jadi janda, kita tak tahu. Siapa yang dah jadi janda sini? Tahulah. Suami tak ada apa macam.
Betul tak? Orang jantan kita juga. Bini belum mati, dah mati bini baru tahu. Benar. Kalau muda tak apa, orang nak kena macam aku siapa nak lagi? Jalan boleh tak kuat. Nak duit tak acik. Nak duit nak koma tak acik. Ni kata akal lah, kata akal tapi jodoh tak boleh tahu. Kata akal. Itu sebab kadang dah tinggal berdua ni tengok bila dia nak mati, dia dulu ke aku dulu, kadang macam tu. Tapi cakap perlahan lah. Tak cakap awak dulu ke kawan dulu. Dia pun kata awak lah dulu. Takut lah kita. Habis. Jadi dua perkara ni kenapa kita sebut nas'alukal jannah, aku nak syurga. Memang kalau dah mati tak nak lain. Rumah batu tak nak, laki tak nak, bini tak nak, yang nak apa? Syurga. Ada nak kuih. Nah, mereka kata kau nak apa ni Yam? Nak epok-epok sama dodol. Mereka kata terajang kau mana dodol ada sini. Nak syurga. Nas'alukal jannah, dalam keadaan kita sayang Allah, dalam keadaan kita memohon ampun, masa tu kita harap nakkan syurga. Hari lain nak juga tapi tak sama. Dalam hari yang Allah paling sayang, masa yang Allah paling sayang. Masa Allah paling sayang, masa tu lah kita ngecek. Masa laki sayang, masa tu lah ngecek. Ni tadi laki naik angin kau ngecek, mampu tak dapat. Tadi sayang, ngecek. Faham? Allahu Akbar. Kemudian lagi kita minta jauh daripada neraka. Itulah dalam keadaan yang Allah sayang kita nak masukkan syurga. Masa tu juga kita minta kita dijauh daripada neraka, jauh pada neraka. InsyaAllah Jadi banyak-banyak sebut kata Nabi. Bulan Ramadan ni terjaga malam sebut asyhadu an la ilaha illallah. Kalau boleh setiap lepas sembahyang fardu ni buat 3 kali. Boleh. Lepas solat zuhur buat 3 kali. Lepas kita wirid tu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sama jalan pun tak apa. Buka telekung jalan kat tingkap tu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kalau dah tak sempat sangat lah, kalau dah nak geletih sangat, nak bangun sangat, sama jalan pun tak mengapa buat. Yang kedua, Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Ingat tu Siti Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, apa bacaan yang saya nak baca, nak doa supaya tak payahlah doa-doa lain. Nabi kata, ya Aisyah, kau bacalah Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Wahai Tuhan yang luas keampunannya, ampunkanlah aku. Faham itu minta tolong. Ada orang sambung lagi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu an. Tu kalau boleh lah. Baik, yang tadi 3 mengulangi puasa, 6 menjadikan tanda diterima akan puasa fardu. Kalau tidak jangan orang nak buat ni tuan-tuan. Yang keempat, faedah puasa. Menandakan mensyukuri nikmat Allah di bulan Ramadan. Tadi mensyukur tu. Kerana macam-macam nikmat kita dapat di bulan Ramadan. Tak pernah laki belikan baju, bulan Ramadan belikan baju. Betul tak? Ada belikan baju? Aku tak pernah belikan baju bini aku. Kau ambil lah duit tu, kau belilah sendiri. Kadang kita belikan dia tak kenal. Ini alah, tak payahlah. Belilah sendiri, bawa. Yang kelima, dapat menjadikan amalan berpanjangan sepanjang tahun. Jadikan seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Dapat menjadikan amalan puasa berpanjangan sepanjang tahun. Jadi seolah-olah orang yang puasa 6 ni, dia puasa 360 hari. Yang tak ada puasa 6, dia berpuasa 30 hari. Kita yang ada puasa 6 dapat 360 hari. Kita fikirlah. Jadi seolah-olah sepanjang tahun kita berpuasa. Kalau kita mati pun mati dalam keadaan dalam pahala puasa.
Baik. Aqwal ulama. Ulama pula berkata, ini bukan hadis. Aqwal ulama berkata, barang siapa berpuasa Syawal. Puasa Syawal tahu? 6 hari tadilah. Dimuliakan Allah baginya 10 kebaikan. 10 perkara. Allah muliakan orang tu dengan 10 kebajikan. Siapa puasa 6, kata ulama, Allah muliakan dia dengan 10 perkara. Tahu 10 perkara? Tahu? Belum tahu lagi lah, belum baca Pertama, berkat dalam umurnya. Mana di umur dia makin panjang tak ada buat dosa. Buat benda yang baik aja, berkat umur dia. Berkat umurnya. Umur berkat ni umur yang dapat membawa pada kebaikan. Dah tua pergi belajar, pergi masjid ni, pergi warung sampai mati pun dekat warung. Pergi karaoke. Satu diberkat dalam umur dia. Umur berkat ni mana umur yang dapat buat kebajikan lah. Itu umur berkat. Umur laknat, umur yang buat maksiat. Yang kedua, bertambah hartanya. Hartanya bertambah. Yang rajin puasa 6 ni, insya-Allah harta dia bertambah. Kurang-kurang 6 hari dia tak makan. Tak? Bukan maksud macam tu lah. InsyaAllah harta dia bertambah berkat. Yang ketiga, terjaga ahli keluarganya oleh Allah. Mana Allah menjaga ahli keluarganya. Ahli keluarganya di dalam jagaan Allah. Mana keluarga dia di dalam jagaan Allah. Kita ada anak, ada cucu. Keluarga kita lah. Kalau orang ada puasa 6, dia yakin yang ulama cakap dia. Ada ribut topan dia buat saja. Tak apalah, kata dia. Aku dah puasa 6, mudah-mudahan Allah jaga keluarga aku. Macam tu dia tawasul dengan amal dia. Tak apa, tawasul dengan amal dia. Aku dah puasa 6 ya Allah, ulama cakap terjaga keluarga aku. Ni ribut-ribut ni aku tak ada rumah, kau jagalah anak-anak aku. Macam tu dia boleh tawasul dengan amal sendiri. Yang keempat, terhapus semua kejahatannya. InsyaAllah dalam tahun tu kejahatan-kejahatan kita, dosa-dosa kecil terampun, terhapus. Yang kelima, digandakan segala kebaikan amal dia dalam tahun itu. Awak tak buat puasa 6, amal awak 1 dapat 10 je. Tapi kalau ada buat puasa 6, amalan awak dalam 1 tahun, pahala dia berganda-ganda. Dengan sebab 6 hari awak puasa dalam 1 tahun, pahala awak berganda-ganda. Untung tak? Buat puasa 6. Ni nak buat ni memang payah. Puasa 6 ni tak tahu betul, tak boleh buat. Besok